Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Haiwan Sekeliling Kita. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Haiwan Sekeliling Kita ini terdapat pada muka surat 120 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.3 bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bersoal jawab untuk menjana 3 idea tersirat tentang sesuatu perkara mengenai haiwan sekeliling kita. Kedua, mencatat 3 maklumat tersirat berdasarkan maklumat mengenai haiwan sekeliling kita yang dibaca, dilihat dan didengar dalam teks dialog. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bersoal jawab untuk menjana 3 idea tersirat tentang sesuatu perkara mengenai haiwan sekeliling kita. Kedua, murid berjaya mencatat 3 maklumat tersirat berdasarkan maklumat mengenai haiwan sekeliling kita yang dibaca, dilihat dan didengar dalam teks dialog. Murid-murid, apakah perbezaan ciri-ciri haiwan di sebelah ini? Bagus, adanya 2 ekor haiwan yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini iaitu seekor kerbau, bung, dan juga seekor kucing, miau, miau. Dan di sini dapatlah kita lihat ciri-ciri haiwan iaitu seekor kerbau itu mempunyai tanduk yang tajam. Sangat bahaya ya murid-murid sekiranya kerbau ini menanduk ataupun menyundul musuh. Dan kita lihat kucing itu mempunyai apa? Bagus, pastinya mempunyai bulu yang lebat. Dan yang paling orang takut iaitu mempunyai kuku yang tajam dan juga mempunyai gigi taring. Bimbang sekiranya kucing ini akan bertindak agresif dan akan mencakar musuh. Oleh itu, kita hendaklah mempelajari ciri-ciri bagi haiwan yang terdapat di muka bumi ini supaya kita dapat mengetahui keunikan haiwan yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali ciri-ciri dan tingkah laku khas haiwan yang terdapat di sebelah ini dan menjelaskannya. Baiklah murid-murid, hari ini kita fokus belajar mengenai ciri-ciri dan tingkah laku khas bagi haiwan untuk apa? Untuk melindungi diri. Maksud melindungi diri ialah menyelamatkan diri ya murid-murid. Kita lihat di situ adanya seekor kura-kura. Pernahkah murid-murid melihat kura-kura secara berdepan? Mungkin ada yang pernah murid-murid lihat kura-kura. Ada mungkinlah murid-murid yang tidak pernah melihat kura-kura secara berdepan. Jadinya di sini kita lihat ciri-ciri bagi kura-kura ini iaitu mempunyai apa? Bagus, mempunyai cangkerang keras. Apakah fungsi cangkerang keras ini murid-murid? Bagus, untuk melindungi badan yang lembut. Dan
Fungsi cangkerang keras ini adalah untuk memasukkan anggota badannya ke dalam cangkerang. Contoh, anggota badannya di situ kita nampak kepalanya kan dan juga kakinya. Kalaulah ada haiwan lain ataupun manusia yang mahu mengganggu kura-kura ini, kura-kura ini dapat menyelamatkan diri dengan memasukkan kepala dan kakinya lah ke dalam cangkerang itu, murid-murid. Seterusnya, kita dapat lihat maklumat yang kedua di sebelah kanan itu. Apakah haiwannya? Bagus, iaitu tenggiling. Apakah ciri bagi tenggiling ini, murid-murid? Bagus. Tenggiling mempunyai sisik keras. Apakah fungsi sisik keras itu, murid-murid? Bagus. Untuk melindungi badan daripada kecederaan. Dan di bawah itu ada satu lagi maklumat yang perlu murid lengkapkan. Apakah maklumat yang sesuai di situ? Kita lihat maklumat yang Cikgu Afan sudah sediakan, maklumat tersirat di sebelah kanan itu, menggunakan badannya bagi menakutkan musuh. Ya, pastinya haiwan lain ataupun manusia yang cuba mengganggu tenggiling ini akan menyelamatkan dirinya dengan menggunakan sisik keras bagi melindungi badannya dan menakutkan musuh. Seterusnya kita lihat gambar yang di bawah tenggiling itu. Apakah haiwannya? Bagus, iaitu landak. Apakah ciri bagi landak tersebut? Bagus. Landak ini mempunyai duri tajam. Cikgu pun takut kalau kena duri pada badan landak itu ya murid-murid. Kita lihat lagi di bawah itu penjelasan duri tajam itu. Apakah fungsi ciri duri tajam itu, murid-murid? Bagus. Untuk mempertahankan diri di sebalik duri. Mestilah tenggiling ini mahu mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Dan ada maklumat yang di bawah itu. Maklumat ini sudah Cikgu Afan sediakan, iaitu menggunakan duri untuk melindungi dirinya daripada musuh. Itulah jawapannya. Dan di bawah itu ada lagi seekor haiwan, iaitu sumpah-sumpah. Dan kita lihat ciri bagi sumpah-sumpah ini, iaitu menggunakan cara penyamaran. Apakah kebaikan ataupun kelebihan bagi cara penyamaran sumpah-sumpah ini? Bagus, iaitu untuk menyembunyikan diri. Maksudnya, mahu sorokkan dirinya lah. Dan di bawah itu ada maklumat yang perlu murid lengkapkan. Apakah tingkah laku khasnya di sini? Bagus, iaitu menukarkan warna badannya mengikut warna persekitaran bagi menyelamatkan dirinya. Ingat ya, sumpah-sumpah ini sebenarnya boleh menukarkan warna pada badannya. Kalaulah sumpah-sumpah ini berada di daun yang berwarna hijau, maka badannya boleh bertukar warna yang hijau. Pastinya pihak musuh ataupun sesiapa sahaja yang mengganggu sumpah-sumpah ini, maka musuh-musuh itu tidak dapat mengesan. Kerana tidak mengetahuilah di daun itu ada sumpah-sumpah. Kerana warna badan sumpah-sumpah ini sama dengan warna daun. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai ciri-ciri dan tingkah laku khas haiwan ini dengan sebaiknya. Seterusnya, sila ujarkan dialog di sebelah ini bagi menjelaskan ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog bagi watak Farisha dan juga Rubini.
Di sini kita dapat lihat Rubini dan Farisha sedang melawat haiwan di zoo. Sekarang marilah kita mengujarkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Saya tidak tahu, Farisha. Bagaimanakah situasi itu terjadi? Tadi Farisha bertanya kepada Rubini. Rubini pun telah menjawab. Sekarang kita lihat penjelasan yang dinyatakan oleh Farisha berdasarkan persoalan yang diajukan oleh Rubini. Haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, kura-kura menggunakan cangkerang keras untuk melindungi badannya yang lembut dan memasukkan anggota badan ke dalam cangkerang. Jadi, Farisha sudah pun memberikan penjelasan. Kita lihat dialog bagi Rubini pula. Rubini bertanya di situ, mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan, Farisha? Jadi, Farisha perlu menjawabnya. Ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana dapat melindungi dirinya daripada ancaman musuh. Seterusnya, kita lihat lagi di situ. Farisha yang mahu mendapatkan pandangan daripada Rubini. Rubini nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Jadi, Rubini perlu memberikan pandangan tentang ciri dan tingkah laku khas bagi haiwan yang lain. Maksudnya, selain daripada 4 ekor haiwan tadilah, iaitu kura-kura, tenggiling, landak dan juga sumpah-sumpah. Jadi, Rubini perlu memberikan pandangannya mengenai haiwan lain. Ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain seperti kucing yang mempunyai kuku yang tajam untuk mempertahankan dirinya daripada ancaman musuh. Mungkin murid-murid ada idea sendiri untuk memberikan pandangan mengenai haiwan lain. Jadi, murid bolehlah memberikan pandangan murid sendiri. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang diujarkan oleh Farisha dan Rubini ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya sila catatkan maklumat tersirat ke dalam teks dialog mengenai haiwan sekeliling kita dengan menggunakan jawapan yang disediakan. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun mengenali ciri dan juga tingkah laku khas bagi 4 ekor haiwan dan juga kita telah pun mengujarkan dialog berdasarkan watak Farisha dan Rubini mengenai ciri dan juga tingkah laku khas bagi haiwan tersebut. Jadinya aktiviti ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis semula teks dialog ini yang telah Cikgu Afan sudah sediakan dan melengkapkannya. Kalau murid lihat di sini, teks dialog ini tidaklah lengkap. Dan di sini Cikgu Afan sudah memberikan jawapan yang sesuai di atas itu dalam kotak berwarna biru. Jadi, murid perlu menyesuaikan jawapan yang telah cikgu berikan di atas itu dengan ayat dalam teks dialog ini. Sangat mudah kan murid-murid? Sekiranya murid-murid berasa keliru ataupun kurang faham, murid bolehlah rujuk semula maklumat berdasarkan slide aktiviti yang pertama dan yang kedua. Jadi di sini sangatlah mudah, murid perlu sahaja menyesuaikan ayat dalam teks dialog ini dengan menggunakan jawapan di atas itu ya murid-murid.
Pastikan murid-murid menulisnya dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.